soalan seterusnya sebab cakap tadi kita dah introduce kan tentang kedatangan sebelum kerajaan Chola lagi dah masuk. Apa contoh-contoh jasa-jasa masyarakat India, terutamanya elit Tamil lah, sebab majoriti elit Tamil kan yang banyak dekat Malaysia. Okey, baik, kalau kita menyorot sejarah Kesultanan Melaka ni, Sultan yang pertama Parameswara, ya, bila dia masuk Islam dia memakai nama Sultan Iskandar Shah, dan anak dia adalah Sultan Muhammad Shah. Tapi dari segi Parameswara dengan Sultan Iskandar Shah ni ada dispute, tak apalah, kita tak akan sentuh waktu. Yang pentingnya pada zaman Sultan Muhammad Shah ni ada satu rombongan daripada India yang namanya diketuai oleh Mani Purindam. Dia seorang prince yang anak raja, datang dengan rombongan dagang yang besar, 7 buah kapal. Sebab waktu tu Melaka sudah menjadi sebuah pelabuhan antarabangsa, ya. Dia datang dan menghadap Sultan Muhammad Shah, dan Sultan Muhammad Shah ni dia sangat kagum dengan kepimpinan dan juga ketukuhan Mani Purindam ni. Dan Mani Purindam ni kemudian berkahwin dengan anak Sri Naradiraja. Sri Naradiraja ni adalah bendahara Melaka waktu tu, macam Perdana Menteri lah. Dan daripada perkahwinan ini dia dapat 2 orang anak, iaitu Tun Ali dan Tun Ratnawati. Maknanya perkahwinan campur ni, maknanya ada darah Melayu dan darah India, ya. Sultan Muhammad Shah pula dia berkahwin dengan Tun Ratnawati. Jadi bermakna dia sudah jadi menantu pada Mani Purindam. Okey, ini saya cerita ringkas saja. Jadi dia berkahwin dengan Tun Ratnawati, dia dapat anak, dan anak itu namanya Raja Kasim. Raja Kasim ini kemudiannya menggantikan ayahandanya dan menjadi Sultan Melaka yang seterusnya, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Dan kita lihat kat sini, ini hakikat sejarah yang semua orang kena tahu, bahawa keturunan Sultan Melaka itu sebenarnya ada darah orang India. Dia berasal daripada Mani Purindam. And not only that, bukan itu saja, kalau kita tengok contohnya Tun Mutahir, which is bendahara Melaka yang terakhir sebelum Portugis datang, dia juga seorang yang ada keturunan India juga. Kemudian Raja Badalir, iaitu Shah Bandar, dan juga Laksmana Khoja Hasan. These prominent figures. Ini adalah figura-figura yang terkenal, memegang jawatan-jawatan penting, dan mereka ini semua berdarah India. Walaupun dia merupakan satu kesultanan Melayu, tapi sebenarnya ada di sana darah India. Jadi Profesor, yang Mani Purindam ni dia lebih kepada apa etnik, apa bahasa mereka? Tapi Tamil lah. Tamil. Mereka ni memang daripada Tamil, kawasan Tamil, Coromandel macam tu kan. Maknanya dekat sini bukan saja orang-orang India tu berperanan dari segi berlakunya perkahwinan campur dalam Kesultanan Melaka itu sendiri, tapi kita lihat mereka diberi kepercayaan untuk memegang jawatan-jawatan penting bendahara, iaitu seperti Perdana Menteri hari ini. Kemudian Shah Bandar, yang menguasai pelabuhan, menguruskan pelabuhan. Kemudian Laksmana ni ketua di angkatan laut lah, ya. Jadi mereka ini adalah merupakan pembesar-pembesar yang diberikan amanah yang cukup penting dalam pentadbiran, ya. Situ menunjukkan bahawa mereka ini mempunyai bakat, mempunyai karisma, mempunyai ketokohan, mempunyai kepimpinan, ya, sehingga mereka diberikan kepercayaan. Dan kita harus ingat, bila Raja Kasim tadi adalah merupakan anak kepada Sultan Mahmud yang berkahwin dengan Tun Ratna yang merupakan darah India tadi, perkahwinan campur, dia dapat Raja Kasim. Raja Kasim ini kemudiannya menggantikan ayah dia, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Berarti Sultan Muzaffar Shah ini mempunyai darah India dalam tubuh dia, dan kemudian diikuti oleh Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, Sultan Mahmud Shah. Maksudnya keturunan Kesultanan Melaka itu ada darah India dalam diri mereka. Ini bukan tujuan kita mendedahkan perkara ini, bukan untuk merendah-rendahkan orang Melayu ataupun mengangkat orang India. Tidak. Ini adalah hakikat sejarah. Dan ini sepatutnya, fakta ini sepatutnya merapatkan lagi kita. Kerana Kesultanan Melaka tu mempunyai Indian roots yang kita kena terimalah ini sebagai suatu is a blessing sebenarnya, dan sepatutnya akan mempertautkan lagi hubungan antara kaum di negara ini kan, bukan menjauhkan lagi ataupun berlakunya semacam prejudis. Bagi saya mungkin ini merupakan satu pendedahan yang baru bagi ramai orang sebenarnya. Itu satu contohlah. Itu dari sudut Kesultanan Melaka. Dan satu tokoh lagi yang saya nak sebut, iaitu Munshi Abdullah.
Okay, Munshi Abdullah ni adalah seorang tokoh, seorang pakar bahasa, ya. Bahkan Munshi Abdullah ni disebut sebagai tokoh bahasa Melayu, bapa bahasa Melayu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bapa bahasa Melayu sebenarnya adalah Raja Ali Haji, tapi tak apalah, itu terbuka pada perbahasan. Tetapi Munshi Abdullah ni dia lebih awal, ya, sebab dia wujud pada kurun yang ke-19, awal kurun yang ke-19. Dia menjadi jurutulis kepada Stamford Raffles. Okey, saya nak cerita tentang latar belakang, asal usul dia, keluarga dia dan asal usul dia. Moyang dia yang bernama Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ni daripada Yaman, orang Arab, Hadramaut. Dia datang ke India untuk berdakwah, dan dia duduk di tempat yang di negara Nagul. Dekat situ ada satu masjid yang terkenal, Nagul Dargah. Jadi dekat Nagul tu dia berkahwin dengan orang tempatan, which is orang Tamil, dan dia memperolehi 4 orang anak. Daripada 4 ni, iaitu Muhammad Ibrahim pergi ke Melaka, yang lain tu pergi ke Ambon, pergi ke Jawa dan sebagainya. Dia pergi ke Melaka, dia kahwin dengan seorang ulama daripada India, Syekh Mira nama dia, dan dia memperolehi seorang anak, Periaci nama dia. Okay, memang orang India. Periaci memang orang Tamil. Memang orang Tamil kan? Periaci ni dia lebih sinonim kepada macam orang tua Tamil. Nenek. Perkahwinan dia dengan Periaci ni, dia mendapat seorang anak yang bernama Syekh Abdul Qadir juga. Nah, Syekh Abdul Qadir ni, boleh ingat mungkin kita lost track ni. Moyang Syekh Abdul Qadir, datuk ialah Muhammad Ibrahim, bapa Syekh Abdul Qadir juga, sebab dia mengambil nama sempurna datuk ni. Kemudian Syekh Abdul Qadir ni, dia berkahwin dengan orang Kedah yang bernama Salma. Tapi Salma ni berasal daripada India juga, orang Tamil juga. Ada banyak koneksi dengan Tamil. Okay. Dan daripada perkahwinan ini lahirlah Abdullah Munshi Abdullah tadi, ya. Okey. Ini seorang tokoh yang memang darah Indianya begitu jelas. Begitu jelas, ya. Dan dia punya sumbangan dia sangat besar, ya. Antaranya ialah dia merupakan jurutulis kepada raja-raja, ya. Kalau orang luar nak buat perhubungan, maka dia menjadi jurutulisnya. Bahkan dia membantu seorang ahli bahasa yang bernama Marsden, ahli bahasa British, untuk menulis tentang peraturan tulisan Jawi. Dia bantu Marsden ni memahami bahasa Melayu dan juga tulisan Jawi. Itu seorang tokoh lagi lah yang saya nak cerita tentang peranan, pengaruh yang besar daripada kalangan orang-orang Tamil ini. Okay. Itu 2 contoh cukup. Mungkin Krishna nak tambah lagi. Ini pun dah sumbangan besar Profesor, tapi saya kongsikan sedikit. Kalau ikutkan sumbangan orang India dan terutama Tamil dah bermula dari zaman Chola dan silap. Selepas serangan Rajendra Chola, berlaku peningkatan atau berlaku sedikit pemodenan dalam infrastruktur kat sini. Seperti kita sedia maklum, orang Melayu pun dah ada skill-skill atau cara pembinaan mereka sendiri. Orang Tamil bila pedagang dan pembina-pembina daripada Tamil Nadu tu datang kepada Kedah, atau kita orang Tamil panggil Kedaram. Sebab dalam rekod lama, semenanjung Malaysia ni atau terutama dekat bahagian Kedah ni kita panggil Swarna Bumi, iaitu bumi yang kaya dengan pelbagai sumber besi, emas dan banyak lagi sumber-sumber. Jadi bila mereka dah dapat tahu yang Kedaram ni bersuarna bumi ada banyak-banyak, jadi dah ada pertempatan atau perkongsian informasi, teknologi, perkongsian infrastruktur. Jadi di situ kita boleh nampak yang orang Tamil ni Melayu dah berkongsi dah ilmu kat situ. Jadi ia secara tidak langsung telah membantu kepada tamadun Melayu juga. Sebab saya katakan begitu ialah ada rekod dekat kalau tak silap dekat Tanjir, dekat Kuil Brihadishwara, yang katakan memang mereka import barang daripada Kedaram atau Kedah. Mereka ambil sumber, mereka bina batu bata, mereka ambil besi, mereka bawa kepada Tamil Nadu, dan mereka pun hantar bantuan-bantuan daripada sini Tamil Nadu ke Kedah. Sama juga berlaku ke Sriwijaya, Indonesia. Mereka memberikan geran-geran untuk pembinaan candi-candi wihara
Jadi kita boleh nampak yang telah pun ada perkongsian budaya dan sains dari situ. Itu gelombang pertama. Kalau gelombang kedua kita tengok bermula daripada penjajahan British, of course ladang buruh migran ekonomi Tamil ni atau India dihantar ke hutan-hutan yang pedalaman. Jadi mereka British tu tak, saya boleh katakan mereka dah do their part. Yang buruh-buruh Tamil ni pula, India pula, mereka membersihkan hutan. Jadi kita tahu yang hutan dekat Semenanjung adalah salah satu kawasan yang paling padat, hutan yang paling lama. Jadi bukan senang kita nak bersihkan hutan tu. Jadi saya dapat tahu yang ada sejumlah besar juga Tamil atau India, mereka dah berkorban, mereka dah meninggal, mereka dah mati atau ada yang hilang. Dah ada sekelompok tu dah dibawa masa membuat landasan kereta api Jepun. Dah lupa dah nama dia. Jadi masa gelombang kedua pula kita boleh nampak sumbangan orang India atau Tamil ni dalam kemajuan ekonomi juga. Mereka telah turut sama-sama membersihkan hutan. Walaupun masa itu sumber tu semua British yang follow, tapi kita boleh nampak sumbangan mereka tu berguna sampai sekarang. Kalau mereka tak bersihkan hutan-hutan tersebut tu, kita tak akan dapat banyak kawasan. Lepas tu kalau kita tengok selain daripada tu, Tambu Sami Pillay. Tambu Sami Pillay ni kawan Yap Aloy. Yap Aloy ni seorang watak penting juga dalam memajukan Kuala Lumpur. Yang peranan Tambu Sami Pillay ialah mereka adalah orang pertama yang gunakan generator elektrik untuk melakukan aktiviti perlumbungan. Penggunaan elektrik bermula daripada Tambu Sami Pillay dan Yap Aloy yang membuka tin perlumbungan tin. Itu salah satu tumbuhan orang Tamil. Selepas tu kalau kita tengok, of course Tun Sambandan. Tun Sambandan beliau lagi menyerlah. Sebab apa? Sumbangan beliau lebih kepada pembangunan ekonomi secara umum. Kita meletakkan setiap suatu tu berdasarkan kepada kedudukannya di dalam sejarah. Sejarah pilih semua. Ya, Tiada betul. yang rendah, tiada yang tinggi.